Assalamualaikum. Saya Siti Nafazlin bersama rakan-rakan akan membentangkan mengenai tokoh Islam iaitu Imam Al-Ghazali. Secara amnya, tokoh ini merupakan tokoh yang sangat terkenal dan disegani. Imam Al-Ghazali telah membuktikan bahawa kehidupan miskin bukanlah penghalang untuk kita berjaya. Nama sebenar Imam Al-Ghazali ialah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Abu Hamid Ghazali Al-Tusi. Beliau dilahirkan di Kampung Ghazalah di kawasan Tus iaitu sebuah kawasan bandar utara Iran pada tahun 450 Hijrah bersamaan 158 Masehi. Gelaran Al-Ghazali diambil bersempena dengan gelaran bapanya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing. Keluarganya sangat miskin tetapi kuat beragama. Setelah kehilangan kedua ibu bapa, Imam Al-Ghazali dan adiknya dijaga oleh sahabat ayahnya yang merupakan seorang ahli tasawuf. Beliau seorang yang sangat mahir dalam bidang fiqh Syafi'i, teologi, tafsir dan syair Arab. Beliau juga telah mengarang bukunya sendiri yang bertajuk Al-Wasit yang merupakan kitab fiqh mazhab Syafi'i dan diringkaskan menjadi Al-Wasit, seterusnya diringkaskan menjadi Al-Wajiz dan terus diringkaskan menjadi Al-Khulasyah. Imam Al-Ghazali telah meninggal dunia pada tahun 505 Hijrah ketika berumur 55 tahun di Tus, Iran selepas bersara sebagai guru di kota Baghdad dan dikebumikan di perkuburan Tabirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iman Nasar binti Abdul Qahar. Hari ini ingin membentangkan tentang pendidikan dan karya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mempunyai 3 tahap pendidikan iaitu di Tuas, Rujan dan An-Sabur. Di Tuas, beliau mula mempelajari ilmu asas seperti menulis, mengira, mengarang dalam bahasa Arab, dan dalam tempoh pelajaran beliau berjaya mempelajari bahasa Arab dan bahasa Parsi dengan fasih dan berjaya menghafaz Al-Quran. Kemudian pada tahun 465 Hijrah, beliau pergi ke Jordan untuk mempelajari ilmu dengan seorang guru yang bernama Syekh Abu Nars Ismail Ibni Mas'adah Al-Ismaili. Kemudian beliau tamat belajar dan pulang ke Tus pada 470 Hijrah. Pada 473 Hijrah, beliau pergi ke Naisabur untuk mempelajari ilmu mantik, ilmu falsafah, ilmu fiqh, ilmu pendebatan, ilmu kalam. Kemudian beliau juga turut menuliskan beberapa buah kitab. Dalam terdapat beberapa buah karya beliau yang berjaya ditulis, iaitu sebanyak 200 buah kitab, tapi hanya 50 buah kitab saja yang masih kekal hingga kini, dan kebanyakan kitab beliau telah ditafsirkan ke dalam pelbagai bahasa untuk memudahkan umat manusia menggunakan dalam kehidupan seharian. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang teori Imam Al-Ghazali, iaitu teori yang ditekankan adalah teori kaunseling psikospiritual. Dalam teori ini telah menggabungkan beberapa elemen yang penting seperti elemen keagamaan dan juga elemen spiritual yang bersumberkan kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dalam teori ini, ia telah menerangkan satu pendekatan di mana sangat bermanfaat dalam meningkatkan keberkesanan sesi kaunseling dan bagaimana manusia menyelesaikan sesuatu masalah dengan cara yang baik. Dalam teori Imam Al-Ghazali ini juga ia ada terdapat 3 asas, iaitu falsafah pada manusia, andaian-andaian manusia serta teknik kaunseling yang digunakan. Dan akhir sekali dalam teori ini juga ia ada menerangkan mengenai jiwa, akal, roh dan fikiran manusia dan bagaimana manusia hidup dalam keadaan tenteram dan aman jika mereka menyelesaikan sesuatu masalah dengan cara agama Islam. Jadi saya rasa setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selain itu, teori Imam Al-Ghazali juga muncul atas dasar-dasar sifat manusia. Teori ini memberi impak yang positif kepada semua masyarakat. Teknik kaunseling yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali ialah teknik kaunseling mengikut cara Islam, di mana beliau banyak menggunakan seperti cara hikmah, nasihat yang baik, perbincangan yang baik, takwa, tafakur, solat dan berdoa.
Manakala buku ataupun hujah-hujah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Ghazali banyak terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pada masa yang sama, pendekatan Imam Al-Ghazali juga banyak diguna pakai dalam ilmu tasawuf. Malahan, saya juga akan menerangkan perbezaan antara teori Imam Al-Ghazali dengan teori yang diperkenalkan oleh Barat. Imam Al-Ghazali banyak berunsurkan kasih sayang, manakala teori Barat yang lain berunsurkan apa yang dirasa oleh mereka sendiri. Yang kedua, teori Imam Al-Ghazali juga menggunakan pendekatan Al-Quran untuk menasihati orang lain sebagai panduan, manakala teori Barat pula berpandukan kepada kehidupan mereka sendiri. Teori Al-Ghazali menasihati dari segi rohani dan jasmani, manakala teori Barat tidak berpandukan pada apa-apa panduan, malah mereka hanya menambah baik pada teori-teori sebelumnya. Sekian sahaja daripada saya. Sumbangan Imam Al-Ghazali yang pertama adalah mengklasifikasikan ilmu falsafah. Imam Al-Ghazali merupakan individu pertama yang mengklasifikasikan ilmu falsafah kepada 6 bahagian, iaitu matematik, mantik, fizik, ketuhanan, siasah dan akhlak. Matematik, menurut Imam Al-Ghazali, merupakan ilmu berkaitan dengan ilmu hisab dan kejuruteraan. Ilmu ini tidak mempunyai kaitan dengan perbahasan dan sudut agama. Mantik menurut Imam Al-Ghazali merupakan ilmu yang berkaitan dengan logik akal dan bagaimana akal sebagai ejen penyusun hujah-hujah yang dikemukakan. Ilmu fizik pula berkaitan dengan kajian alam, langit, bintang-bintang, air, udara dan alam seluruhnya. Ilmu ketuhanan dalam falsafah mengkaji aspek ketuhanan dan perspektif akal. Ilmu ketuhanan ini didasari oleh perbincangan mantik dan logik. Ilmu ini menurut Imam Al-Ghazali tersimpang daripada falsafah ketuhanan yang sebenar. Menurut Imam Al-Ghazali, siasat ialah perkara yang berkaitan dengan unsur-unsur keduniaan yang dapat membantu manusia menjalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Ilmu yang terakhir dalam ilmu falsafah menurut Imam Al-Ghazali ialah akhlak, iaitu ilmu yang berkaitan dengan cara seseorang menjalani kehidupan seharian dengan sikap dan peribadi yang mulia. Seterusnya, sumbangan Imam Al-Ghazali dalam bidang falsafah. Imam Al-Ghazali telah membetulkan teori para falsafah Yunani. Imam Al-Ghazali merupakan seorang pengkaji yang sangat dikenali dengan kaedah pendekatan untuk mengkaji sesuatu. Hal ini menyebabkan beliau digelar pengkaji yang terulung pada zamannya. Imam Al-Ghazali pernah mengkritik dan membetulkan fahaman falsafah karya Yunani daripada Sokrates, Plato dan Aristotle, di mana mereka mengklasifikasikan setiap perubahan, pergerakan dan perjalanan yang berlaku di dunia adalah disebabkan semula jadi dan bukan disebabkan Tuhan. Manakala ajaran Islam pula menekankan setiap pergerakan di dunia disebabkan oleh Tuhan, di mana Tuhan merupakan pencipta. Hal ini menyebabkan beliau membetulkan falsafah Yunani dan mengatakan setiap fenomena di dunia disebabkan kuasa Tuhan. Kesannya, masyarakat Islam dapat menerima hakikat bahawa falsafah yang lahir daripada ilmu akal semata-mata tidak boleh dijadikan sebagai pegangan hidup. Okey, apa yang kita dapat simpulkan dari tokoh Imam Al-Ghazali, ia merupakan seorang tokoh Muslim yang terkemuka di dunia. Beliau salah seorang ilmuwan yang terkenal yang mempelajari ilmu di bidang filsafat dan tasawuf. Melalui pemikirannya, Imam Al-Ghazali menjadi salah seorang yang berpengaruh dalam perkembangan dunia Islam. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.